الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna atqati sama wa huqqa laha an ta'itqa ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، أو كما قال. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, inni ara ma la tarawna. Nabi kata, aku dapat tengok benda yang hampa tak dapat tengok. Nabi kata macam tu. Nabi kata, inni ara ma la tarawna, aku dapat tengok benda yang hampa tak dapat tengok. Di antaranya Nabi kata, aqfatis sama. Nabi kata, aku dapat dengar langit meletup. Maksud aqfatis sama ni, kalau kita rumah papan, rumah kayu, bila ramai duk naik atas rumah tu, lantai meletup. Bukan meletup bom meletup ni, meletup lantai tu. Lantai tu bila naik ramai-ramai, dia merembat lantai tu, dia bunyi meletup papan lantai tu. Itu maksud dia aqfatis sama. Maksud dia langit tu bunyi meletup kerana ramai orang duk injak di atas dia, bunyi macam meletup. Wa huqqa laha an ta'itqa. Nabi kata memang sepatutnya langit boleh meletup macam tu. Memang sepatutnya langit bunyi macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi kata, ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Nabi kata kerana atas langit sana tu, kalau sekiranya kita nak cari ruang sebesar 4 jari atas langit tu, Nabi kata kalau kita nak cari ruang seluas 4 asabi', seluas 4 jari yang kosong, tak ada. Nabi kata, melainkan setiap ruang yang ada di atas langit tu dipenuhi dengan malaikat yang sujud kepada Allah. Nabi nak habaq kata, malaikat ni makhluk Allah yang mulia ni, orang kata malaikat al-muqarrabun, malaikat yang hampir diri dengan Allah ni, malaikat yang Allah jadikan yang duduk di atas langit ni, semua sekali sujud kerana membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyaknya malaikat duk sujud di atas langit tu, Nabi kata kalau hampa naik nak cari ruang seluas 4 jari yang kosong, tak ada. Nabi kata melainkan semua ruang yang ada digunakan oleh malaikat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana banyaknya malaikat duduk di atas langit ni, maka kerana tu Nabi boleh dengar bunyi langit tu macam meletup, kerana ramainya malaikat duduk. Itu maksud hadisnya begitu. Nabi kata wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Nabi kata demi Allah, kalau hampa tahu apa yang aku tahu. Nabi kata wallahi demi Allah, law ta'lamun, kalau hampa semua tahu ma a'lam, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilah wa la bakaitum katsira. Nabi kata hampa tak akan gelak dah, melainkan hampa akan teriak hari-hari. Nabi kata kalau hampa tahu macam mana aku tahu cerita pasal neraka ni, kalau hampa tahu macam aku tahu, hampa tak gelak dah. Hidup pasal dunia ni tak mau seronok dah. Hampa jadi lagu ni, jadi seronok, jadi duduk tenggelam punca, jadi duduk. Hampa jadi macam ni pasal hampa tak tahu macam mana aku tahu. Nabi kata kalau hampa tahu macam mana yang aku tahu, hampa tak gelak dah. Nabi kata kalau gelak pun kalilah, sikit aja nak seronok ni, wala bakaitum katsira, tapi hampa akan isi masa dengan menangis kerana takut apa yang hampa tahu. Nabi kata wama talazzaltum bin nisa'i 'alal furush. Kalau hampa tahu macam mana aku tahu, hampa tak mau dah nak mengecap kelazatan dengan isteri hampa di atas katil. Nabi kata kalau hampa tahu macam mana aku tahu, hampa tak ada mood nak duduk dengan bini hampa, nak seronok-seronok atas katil dengan bini hampa, hampa tak ada mood nak buat benda tu. Nabi kata wala kharajtum ila sa'udat taja'aruna ila Allah Ta'ala. Sebaliknya Nabi kata apa akan keluar siku atas jalan-jalan ku, dalam lorong-lorong yang duk ada ni, apa tidur teriak duk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hampa tahu macam aku tahu. Nabi kata lari ku atas jalan ni, lari seorang di sana, seorang di sini, seorang di sini, lari kerana taja'aruna, kerana nak minta ila Allah Ta'ala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hampa tahu macam mana aku tahu, Nabi kata hampa akan jadi macam tu. Tak tahu nak minta tolong dekat siapa, lari sana minta ya Allah, lari sini minta ya Allah. Manusia kerana dia tak tahu hakikat hari kiamat, maka kerana tu manusia dia seronok di atas dunia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa qaddam, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, fattaqun nar walau bi shiqqi tamrah, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Nabi kata tiap-tiap seorang daripada kamu yang Islam, yang beriman kepada Allah, bila mati esok, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi peluang dekat dia untuk bercakap dengan Tuhan.
Tajuk ni kita baru baca di Masjid Sultanah Bahir Halusan. Cerita siapa yang boleh bercakap dengan Tuhan, yang boleh tengok Tuhan. Hadis Nabi menjelaskan kemuncak kepada nikmat yang diterima oleh ahli syurga. Kemuncak nikmat ialah melihat Allah. Siapa masuk syurga, Allah akan bagi nikmat dekat dia. Lepas satu-satu nikmat Tuhan curah kepada ahli syurga ni. Kemuncak kepada segala nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga, kemuncak dia ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah, dia kata melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksimum nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga. Maka dalam perbahasan hadis itu dia menjelaskan yang layak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah ahli syurga. Maknanya orang yang mati Islam, yang ada iman dalam hati dia walaupun sebesar zarah. Dia Islam, dia beriman kepada Allah, dia mati dalam keadaan dia Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kena masuk neraka, lepas selesai dia diazab dalam neraka, dia masuk syurga. Dalam syurga last sekali dia akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia yang disumpah tidak akan dapat melihat Allah ialah orang yang mati kafir. Tak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ni Nabi kata ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tiap-tiap manusia yang mati muslim, yang mati mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dapat melihat Allah, bahkan dia akan dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bainahu wa bainahu tarjuman. Dan yang kata bercakap dengan Allah tu bercakap direct. Ahli syurga boleh bercakap dengan Allah, Allah bercakap dengan dia. Dan tidak ada baginya terjuman. Tidak perlu ada satu orang jurubahasa nak tolong translate, tak payah. Bila masuk syurga, Allah dah bagi kita boleh bercakap Arab. Itu bahasa ahli syurga. Quran itu bahasa ahli syurga. Quran itu bahasa Arab, Arab itu bahasa ahli syurga. Kita mati, bukan kata nanti syurga tak, mati dalam kubur. Malaikat muka dan nakir mai tanya bahasa Arab, kita jawab bahasa Arab. Maka Nabi SAW kata bila masuk syurga, Allah mai bercakap dengan kita, kita bercakap dengan Allah. Dan bercakap antara kita dengan Allah, Allah dengan kita tu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah, tidak ada orang yang perlu menjadi ahli bahasa. Tak payah, kita cakap Allah faham, Allah cakap kita faham. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Nabi kata pada masa kita berada di padang mahsyar itu, sebelum kita masuk syurga, semasa kita di padang mahsyar itu, maka beralih kita tengok aymana minhu, beralih tengok belah kanan, fala yara illa ma qaddam. Tak ada apa yang kita nampak melainkan amalan yang kita dah buat masa atas dunia. Atas dunia kalau kita buat amal baik, di akhirat itu masa di padang mahsyar beralih balik kanan, nampak amal-amal baik yang kita buat selama ni, Allah bagi kita nampak. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Beralih belah kiri, tak ada apa di sebelah kiri kita melainkan yang ada amalan yang kita buat masa di atas dunia dulu. Duduk di padang mahsyar tu beralih nampak amalan baik, beralih nampak amalan buruk, hak mana banyak, kita akan takut pada masa tu. Kata Nabi SAW, wa yanzuru baina yadayhi, bila dia tengok ke arah depan dia, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi, maka dia tak dapat tengok benda lain melainkan depan dia api neraka yang menyala-nyala. Tengok balik kanan amal baik, tengok balik kiri amal buruk. Bila tengok balik kiri amal buruk banyak daripada amal baik, tengok depan api neraka marak menyala. Nabi kata fattaqun nar, maka hendaklah kamu takut dengan neraka Allah ni.
walau bisyiqqi tamrah. Walaupun kamu tak ada apa, yang ada hanya sebiji buah kurma, koyak sebelah, sedekahkan sebelah buah kurma tu. Mudah-mudahan sebelah buah kurma yang kamu sedekah ikhlas kerana Allah itu boleh selamatkan kamu daripada api neraka. Maksud hadis ni apa dia? Buat baik. Tak boleh nak buat baik banyak, boleh buat sikit. Sikit pun buat baik ni kena buat. Dan elak daripada buat benda-benda jahat yang boleh membawa kepada menyesal kita di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man khafa, siapa yang ada rasa takut pada Tuhan. Dua hadis kita baca tadi. Hadis yang pertama kita baca tadi diceritakan kepada kita tentang Nabi SAW kata, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa akan jadi orang yang menangis cukup banyak. Hampa akan jadi manusia yang keluar atas jalan-jalan raya kerana nak cari minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hampa tahu macam aku tahu, Nabi kata. Kemudian hadis yang kedua kita baca, Nabi SAW kata, di akhirat esok, beralih belah kanan tengok amal baik, beralih belah kiri tengok amal-amal jahat yang kita buat, tengok belah depan api neraka duk menyala. Nabi kata, wahai manusia, takutlah dengan neraka Tuhan ni. Bersedekahlah, buatlah baik, walaupun sikit, walaupun hanya boleh sedekah sebelah bisyiqqi tamrah, sebelah tamar pun bersedekahlah, Nabi kata. Hadis yang ketiga ni, Nabi SAW kata, man khafa, siapa yang ada rasa takut dalam hati, adlaj, Nabi kata, maka hendaklah malam pun berjalan, jangan tidur, jangan rehat. Nabi kata, siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam tu tak ada relax, tu tak ada rehat, malam pun adlaj, teruskan perjalanan. Wa man adlaj, dan barang siapa yang teruskan perjalanan walaupun waktu malam, balagha al-manzil, dia akan sampai rumah awal. Ini hadis ni dalam bentuk simbol. Nabi bagi secara simbolik. Siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan buang masa. Ada masa ibadat kepada Allah. Itu maksudnya. Barang siapa yang kuat beribadat kepada Allah, balaghal manzil, dia akan sampai dulu ke rumah. Maksudnya dia dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya harta Allah itu sangat mahal. Nabi kata, sesungguhnya harta yang ada di sisi Tuhan, khazanah yang ada di sisi Tuhan, di sisi Tuhan ni ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Nabi kata, ketahuilah, khazanah yang paling mahal di sisi Allah itu ialah syurga. Maksudnya Nabi nak habaq dekat kita, syurga ni sesuatu yang sangat mahal. Maka kalau siapa nak syurga, dia kena korban segala-galanya. Masa tidur dia kena korban, bangkit semayang malam. Harta benda, duit, ringgit, rezeki yang Tuhan bagi dekat dia, sebahagian kena korban dengan sedekah, tolong orang dan sebagainya. Siapa yang nak khazanah yang mahal di sisi Allah, siapa yang nak syurga, dia kena sanggup berkorban. Korban masa hidup, malam dia dan sebagainya, kerana nak lipat gandakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, siapa yang man khafa, siapa yang takut kepada Allah, buatlah macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiga hadis yang kita baca tu cukup sebenarnya
untuk nak memberi satu rancangan kepada kita untuk nak buat lebih banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita muhasabah bukan sehari semalam, bukan seminggu 7 hari, bukan sebulan 30 hari. Kita muhasabah diri kita ni, banyak mana benda baik yang kita buat berbanding dengan benda jahat yang kita buat selama ni. Dalam sehari, berapa patah perkataan baik yang kita ucap dan berapa banyak perkataan-perkataan yang tak elok yang kita ucap dalam sehari. Berapa banyak nasihat ikhlas yang kita bagi, berapa banyak yang keluar daripada hati dan mulut kita yang berpunca daripada perkataan iri hati, hasad dan dengki. Ni ada terlik di mulut kita ni yang kita bercakap ikhlas kerana Allah ni banyak mana. Dan yang kita duk bercakap kerana iri hati, dengki dan sebagainya, kerana jahat banyak mana. Muhasabah benda tu cukup untuk kita nak tahu kita ni siapa. Siapa yang banyak muhasabah, maka kuranglah dia buat benda-benda tak elok. Siapa yang kurang muhasabah, dia tak habis-habis dengan duk buat benda-benda yang merugikan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Dia tunjuk jalan kebenaran kepada kita dan kita tak tergelincir daripada jalan kebenaran dia, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 175. Muka surat 175. Bab ma jaa la yazni zani wa huwa mu'min. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tidak berzina oleh orang yang berzina jika dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini tajuk malam ni. Dia nak beritahu dekat kita, kalau sekiranya orang tu beriman kepada Allah, dia tak akan berzina. Orang tu kalau dia beriman kepada Allah, dia tak akan mencuri. Orang tu kalau dia beriman kepada Allah, dia tak akan buat benda yang Allah marah. Ketahuilah saudaraku, adalah zina itu perkara maksiat yang sebesar-besar maksiat. Zina ni cukup kecil. Maka kerana tu dalam Quran Tuhan kata wala taqrabuz zina. Tuhan kata tak usah pergi dekat dengan zina. Tuhan tak kata jangan berzina, tapi Tuhan kata jangan pergi dekat dengan zina. Dekat pun tak mahu dah, apatah lagi berzina. Pasal apa? Pasal zina ni satu benda yang cukup keji. Pasal apa? Pasal dia bukan saja melibatkan kita berdosa dengan Tuhan, bahkan dia melibatkan kita berdosa dengan pasangan zina kita, dan kita berdosa dengan mak bapak dia, dan kita berdosa kalau sekiranya perempuan tu perempuan yang sudah berumah tangga, kita berdosa dengan suami dia. Dan kita berdosa kalau sekiranya hasil zina itu membuahkan benih dan melahirkan satu anak zina. Selagi mana anak tu hidup dalam keadaan menanggung aib kerana dia lahir hasil zina, maka selagi itulah kita hidup dibayangi dosa. Di cerita zina ni cerita yang merupakan maksiat yang sebesar-besar maksiat, dia kata. Sehingga kata setengah ulama, cabut iman daripada hati orang yang berzina itu apabila ia berzina. Jadi bagi ulama kata orang yang berzina ni makna dia iman tercabut daripada hati dia. Dia tak ada iman waktu dia buat kerja tu. Maka hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berzina oleh satu orang yang berzina pada waktu nak berzina itu hal ia seorang yang beriman akan sebagai iman yang sempurna.
Nabi kata satu orang tu kalau iman dia sempurna pada masa tu dia tak akan berzina. Nabi kata. Dan Nabi kata tiada mencuri. Orang yang mencuri itu, jika pada waktu nak mencuri itu, hal ia seorang yang beriman kepada Allah. Demikian juga satu orang yang nak curi barang orang, kalau masa dia nak mencuri itu iman ada di dada, dia tak mencuri. Dia tak mencuri. Tapi dia mencuri bermakna iman telah terkabut daripada diri dia. Pasal itu dia mencuri. Akan tetapi apabila berzina ia, maka bermula taubat itu ada terbentang dan terdedah dan menanti siapa yang suka taubat. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata satu orang yang sudah terlanjur berzina. Satu orang yang sudah terlanjur sudah melakukan zina, Nabi kata masih ada harapan untuk dia. Pasal apa? Pasal ada taubat. Taubat sentiasa terbentang di depan dia. Orang yang terlanjur segera bertaubat kepada Allah dan jangan ulangi lagi benda yang dia terlanjur itu. Tonton tengok yang kata Islam ni berapa punya cantik dia. Dan berlaku pada zaman Nabi SAW, satu orang berzina. Bila dia berzina, dia merasa bersalah sangat. Masa nak terlibat dengan zina tu maklum sajalah, nafsu menguasai diri. Sebab agama kata wala taqrabuz zina, jangan hampiang. Dia tidur hampiang. Tidur hampiang. Bila dia tidur dekat, tidur hampiang dengan zina, dia terjebak di dalam maksiat yang besar. Dia terlanjur melakukan zina. Bila dah terlanjur melakukan zina, menyesal tu ada. Bila menyesal tu ada, pergi pula duduk dalam majlis Nabi, dengar pula Nabi duduk terang tentang laknatnya orang yang melakukan zina ni. Dia bila dengar macam tu, dia takut sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia takut kepada Allah, dia pergi depan Nabi, dia mengaku, dia kata, ya Rasulullah, qad zanaitu, ya Rasulullah, aku dah berzina. Dirangkahkan cerita, maka hukuman dilaksanakan ke atas dia. Oleh kerana dia sudah berumah tangga, maka dia dihukum rejam dengan batu. Ambil batu, punggai sampai mati. Bila dia mati, mayat dia dimandikan, mayat dia dikafrankan, dan mayat dia disembahyangkan. Dan Nabi menyembahyangkan mayat. Bila Nabi sembahyang mayat dia, sebahagian sahabat mai jumpa Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kamu sembahyangkan mayat dia? Sedangkan dia orang yang buat dosa besar. Ya Rasulullah, pasal apa kamu sembahyangkan mayat dia? Sedangkan dia ni mati kerana hukum rejam akibat daripada salah dia, salah besar, salah berzina. Nabi kata apa? Nabi kata dia berzina dan dia sudah bertaubat dan hukuman sudah dilaksanakan ke atas dia. Nabi kata amalan dia hari ni, selepas dia mati ni, amalan dia hari ni, kalau sekiranya ditimbang dengan seluruh penduduk Madinah, lebih baik dia lagi. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal terlanjur itu satu soal lain. Soalnya dia berani menerima hukuman tu. Di langkah dia mengaku kesilapan dia yang mengakibatkan dia kena hukum rejam dan dia mati hal keadaan dia bersih daripada dosa. Nabi menyembahyangkan mayat dia. Ini yang kata Islam tuan-tuan. Ujung hidup kita masih ada satu harapan, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalah kita tak tahu bila ujung hidup kita, kita tak tahu. Kita duk ingat ujung hidup kita umur 70. Tengok-tengok mati umur 27. Jadi bila kata ujung hidup kita ada harapan untuk bertaubat kepada Allah, bukan makna nanti tua, bukan makna nanti pensiun. Makna ujung tu apa dia? Lah ni pun kira ujung. Tapi kita tak tahu tak kesat lagi kita nak mati. Maknanya bila masa pun kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Tiba-tiba kita mati, maka ujung hidup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu tuan-tuan, Nabi SAW sehari semalam 100 kali istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apabila taubat ia, maka hapuslah dosa dia. Dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Dan kata dia lagi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Aisyah dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum ajma'in. Ada banyak lagi hadis lain yang meriwayatkan benda yang sama. Nak cerita katanya, orang yang berzina, kalau waktu dia berzina tu, maknanya dia tidak beriman kepada Allah. Dan mana-mana orang yang telanjur melakukan benda ni, taubat tu ada depan dia, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena ingat, gejala zina ni cukup banyaklah ni. Cukup banyaklah ni. Nak cari ni senang dapat. Nak cari ke tak mau cari aja. Nak cari ni senang dapat. Pasal apa? Pasal itulah tanda akhir zaman, macam yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata menjelang akhir zaman, zina kot tepi jalan. Nabi kata. Masa Nabi kata tu, orang tak boleh nak gambarkan. Takkan teruk sampai macam tu. Rupa-rupanya hak Nabi kata tu betul. Hari ni kita boleh tengok kot tepi jalan, bersepak. Maksiat dilakukan tanpa segan kilo. Dia kata, dan sesungguhnya ada diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Kata dia, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman. Fa kana fawqa ra'sihi kadh-dhullah. Fa idza kharaja min dhalika al-'amal 'ada ilayhi al-iman." Maksudnya apabila berzina satu hamba Allah, maka keluar daripada oleh iman. Nabi kata manusia ni bila dia buat benda maksiat, bila dia berzina, iman terpancut keluar daripada diri dia. Manusia bila dia mencuri, iman terpancut keluar daripada diri dia. Manusia bila dia buat satu benda salah, waktu dia buat tu, iman terlucut keluar daripada diri dia. Hai tuan-tuan, kita bila nak buat satu benda salah, takkan kita tak tahu kata benda tu salah. Kita ni bila nak buat satu benda salah, kita nak bercakap satu benda yang kita pun tak tahu betul tak betul. Kita pun dengar orang kata. Orang kata ni belum tentu betul. Kalau Allah kata dalam Quran ataupun Nabi kata dalam hadis dia, yang tu tentu betul. Tapi kata orang kata ni belum tentu betul. Hak kita dengan orang kata, kita pula nak pergi kata pula, kita tahu benda ni silap hari bulan, kalau salah ajar aja aku boleh dosa, tapi kita kata. Kita nak buat benda tu, kita tahu benda tu boleh jadi dosa, tapi kita buat juga. Pasal apa? Pasal pada waktu tu iman terlucut keluar daripada hati kita. Pasal tu kita jadi macam tu. Maka dalam hadis ni Nabi kata, apabila berzina satu orang hamba Allah, maka keluar daripada dia oleh iman. Bila dia berzina, iman tak ada dalam diri dia, maka jadilah ia di atas kepalanya seolah-olah ada satu naung. Maka apabila keluar ia daripada demikian itu amal, maka kembali kepadanya akan iman itu. Nabi kata manusia ni bila dia buat dosa tu, masa tu iman keluar daripada diri dia, lepas tu iman mai balik dekat dia. Bila mai balik dia menyesal. Maka banyaklah manusia macam tu. Maka banyaklah manusia macam tu. Tak petang duduk kalut nak keluar saja, ada satu sahabat telefon daripada Kuala Lumpur. Dia kata, "Ustaz ni saya telefon daripada Kuala Lumpur ni. Saya duduk dengar kaset Ustaz. Saya ni ada masalah lah Ustaz." Dia kata, "Anak Ustaz cakap dekat saya nak dengar, nak bagi puas hati saya." Ini tak apa hal. Saya ni ada masalah dengan kakak saya sendiri, kakak kandung saya, kakak sulung saya. Cerita dia macam ni, dia kata hari tu kakak sulung saya buat kenuri kahwin anak dia. Maka kami pun pergi rumah dia. Nak jadikan malam. Duit kakak dia hilang. Hari kenuri, adik-beradik daripada satu Malaysia berkat turun main. Dua ada ramai ni. Bila ramai ni tak tahulah siapa sebenar-benar yang pergi tarik duit tu. Tapi duit hilang.
nak jadikan malang dia. Bila hilang, kok dia tuduh bini dia ni yang curi. Orang Melayu tu dia biasa lah. Bak tuduh ni cukup champion. Orang Melayu, bak nak tuduh orang, bak nak pergi tengah orang, bak nak reka cerita kat orang ni, dia cukup champion. Bila hilang, tuduh pula bini kawan ni. Jadi dia kata, ustaz, dia petah abang kat saya, dia kata kat bini saya. Bini saya ni pun satu, saya bukanlah nak puji bini saya, tapi dia ni, dia tak cerita dekat saya. Dia tak mau saya jadi bergaduh dengan adik-beradik saya. Dia tak cerita. Dia telan seorang dia benda ni. Cuma bila balik ke rumah, malam tu juga dia nak balik ke rumah, tak mau tidur dah, kok nak kenduri esok, nak balik malam tu juga. Saya marahlah bini saya depan adik-beradik semua. Tak boleh lah orang lain semua main tidur sini. Hang pasal nak ajak aku balik. Tak boleh. Kita kena tidur ni. Dia sambil menangis-nangis nak balik juga. Tapi tak cerita pasal apa. Saya pun dah balik, saya kata. Bila balik ni nampak telat lah. Nampak macam. Nampak tak mau nak manis elok bini dia ni. Tanya pasal apa tak ada apa. Tanya pasal apa tak ada apa. Tak mau habang. Saya kata dia tak mau bagi saya bergaduh dengan adik-beradik. Mak saya pula dia kata biasa kalau mai Kuala Lumpur, dia pasti semua duduk Kuala Lumpur adik pun. Mak mai daripada kampung, bila mai ni duduk rumah anak ni semalam, rumah anak ni biasalah orang tua bila pergi sana. Rumah anak ni, rumah saya dia tak mai, mak saya ni pun. Selalu mai pasal apa tak mai dia kata. Saya pun duduk puasa ada tak kena ni, ada tak kena tang-tang mana ni. Ringkas cerita, dia kata bini dia pun abang, dia kata abang tak usah tunggu lah, saya ingat mak tak main dah rumah kita ni. Dia pasal apa? Teriak dia pun baru dia cerita dia macam ni, hari tu di rumah kak, hari tu ni apa semua duit dia hilang, dia petuduh saya yang curi duit tu. Dia ni dengar darah tembak naik ke rambut lah. Tuan-tuan, dia cerita kat saya, jadi saya boleh gambarkan lah benda jadi tu macam mana, sebab dia pandai cerita. Saya kata saya faham lah. Habis dia pun satu dia ralat betul lah benda ni jadi. Dia tanya bini dia, hang cakap depan abang dia, hang ambil dah duit tu. Menangis bini dia pegang Quran ni bertumpah. Dia kata abang saya tak buat benda macam ni. Dia kata saya ustaz, saya tak tahu hak benar macam mana, tapi saya percaya bini saya. Dia telefon kat dia, dia kata kau apa cerita? Tanya apa cerita terus buat keluar mesin gun tembak bang memang bini hang lagu tu. Oh. Dia kata jadi ustaz, dia nak tanya ustaz. Saya kata dekat kak saya, dia kata. Kak, dia kata kalau bini saya curi duit kak, saya cerai dah. Jadi lepas daripada saya kata tu, saya yakin bini saya tak buat benda tu. Saya nak mempertahankan dia. Saya kata sampai macam tu. Lepas pada tu, saya jadi tak tenang, dia kata. Jadi tak tenang ni, rumah tangga saya ni jadi macam mana? Adakah benda ni jadi taklid ke apa ke macam mana? Saya jadi susah hati, dia kata. Jadi cerita tu pun menangis. Dia nak tanya ustaz macam mana. Saya kata tak dia apa lah. Pasal bini hang tak curi. Jadi hang kata kalau dia curi, hang cerai dia tak curi, tak jadi cerai, tak ada apa. Alhamdulillah, dia kata saya rasa lega, dia kata. Satu lagi dia kata nak tanya. Ni saya dengan kak saya ni, daripada kejadian tu sampai lah, saya tak cakap dengan dia kata. Macam mana ustaz, dia kata. Saya kata yang tu kena cakap. Dia kata saya minta tolong satu je. Habis cakap telefon dengan saya, terus telefon dia. Dia nak kata apa pun, dia nak apa hang dengar sudah. Habis dia cakap, hang kata kat dia, kak saya tak mau hilang kak. Dengan dia silaturahim jalan. Pasal kita adik dengan dia kak ni, silaturahim tak boleh putus. Kalau putus, habis kita. Marah macam mana pun simpan wah. Hubungan silaturahim bagi cantik balik. Dia kata alhamdulillah. Dia kata saya tak tahu saya boleh buat ke tak. Saya kata kena buat lah.
Dan saya takut dia kata bila saya telefon tak lagi dia kata macam mana. Dia kata dia kat dia. Sang kita ni telefon dia. InsyaAllah dia kata tak lagi dia buat. Tuan-tuan nampak tak? Manusia ni kalau sekiranya dia ada takut kepada Allah, dia jadi risau bila dia ada buat benda macam ni. Dia jadi risau. Itu dia tanya dia, adik, hang dengan mak macam mana? Dia kata mak pun kira jadi bercalak sikit lah. Dia kata tapi saya sedaya upaya mak ni saya tak ada tolak ansur lah Ustaz. Dia tak mau main pun saya pergi usung dia bawa main rumah saya. Dia kata main rumah saya, habis mak saya semayang, bini saya pun dengan kain telekung lepas semayang bawa Quran main depan mak saya. Dia kata dalam duk pegang Quran tu depan mak saya, bini saya bersumpah. Dia kata dia tak buat macam yang orang tuduh dia ni. Mak saya pun menangis, bini saya pun menangis. Kita dengar cerita macam-macam ni. Bagi saya satu benda, saya syukur pada Allah. Pasal apa? Pasal ada orang yang takut kepada Allah macam tu. Benda ni tuan-tuan, benda yang berlaku dalam masyarakat. Dan benda ni boleh berlaku pada siapa saja. Cuma orang yang kena ni macam mana cara dia menghadapi benda ni, itu saja yang tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang dikatakan iman kepada Allah. Kalau ada, elok segala-galanya. Kalau tak ada iman, terlucut keluar, rosak segala-galanya. Dia kata dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Nabi SAW telah bersabda ia, fi zina wa sirqah man asaba min zalika syai'an fa aqimu alaihi al-had fa huwa kafaratu dhanbi wa man asaba min zalika syai'an fasatarahu Allahu alaihi fahuwa ila Allah in sya'a 'adzabahu yaumal qiyamah wa in sya'a ghafara lah. Maksudnya pada zina dan curi itu, siapa buat kena daripada demikian itu sesuatu. Maksudnya siapa yang buat maka didirikan dera ke atasnya. Ini hadis Nabi. Nabi kata dua benda ni, zina dengan mencuri. Siapa buat perbuatan zina dan siapa mencuri, maka didirikan dera atasnya. Maksudnya dilaksanakan hukum hudud ke atasnya. Kalau sekiranya dia berzina, dia tak kahwin lagi, sebab 100 kali. Kalau dia berzina, sedangkan dia kahwin dah, kena rejam dengan batu sampai mati. Kalau dia mencuri, sabit kesalahan, bukti, saksi semua cukup, maka dikerat tangan kanan dia pada pergelangan tangan dia. Nabi kata ini hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaksanakan hukum ini, maka ialah kafarah kepada dosa dia. Maka dosa dia berzina dan dosa dia mencuri dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina dan dia dihukum di atas dunia atas perbuatan zina dia. Dia jadi kosong balik, jadi bersih daripada dosa. Maka dia menjadi kafarah, yakni menjadi penebus kepada dosa yang dia buat. Dan siapa kena daripada demikian itu suatu, maksudnya siapa yang buat benda ni, siapa yang berzina, siapa yang mencuri, maka ditutup Allah atasnya, yakni tiada siapa tahu. Siapa yang berzina, lepas itu siapa pun tak tahu. Dia duk kira dia dengan perempuan tu aja tahu, tapi dia terlupa Allah tahu. Dia berzina dan ditutup Allah, sehingga kan siapa pun tak tahu. Bini dia di rumah pun tak tahu, kata lelaki ni kaki zina. Anak yang biji mata berkeritam di rumah pun tak tahu, kata pak dia kaki zina. Mak dia, ayah dia pun tak tahu, kata dia ni anak dia ni kaki zina. Jiran sebelah menyebelah rumah pun tak tahu, kata jiran dia ni kaki zina. Dia ni ditutup aib dia ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tak dijatuhkan hukuman macam yang Islam mahu. Dia berzina tapi dia tak direjam dengan batu. Dia berzina tapi dia tak disebat atas belakang. Dia mencuri tapi tak dipotong tangan. Pasal apa? Pasal benda yang dia buat ni tak ada siapa tahu, maka terlepas dia daripada dosa dunia. Maka ia itu terserah kepada Allah. Nabi kata kes yang macam ni pulang dekat Tuhan balik.
Jika dikehendaki Allah mengazab akan dia, nescaya dia azab dia pada hari kiamat. Nabi kata kalau sekiranya Allah mau dia kena azab, dia akan kena, dia tak boleh lepas. Dan jika dikehendaki Allah mengampun ia, nescaya diampunkan baginya. Kalau sekiranya lepas dia berzina, lepas dia mencuri, dia menangis bertaubat kepada Allah, dan Allah tahu dia taubat sungguh-sungguh, dan Allah nak ampunkan dosa dia, maka itu hak Allah. Dia di atas dunia tak kena hukum, akhirat pun Tuhan ampun dosa dia, dia tak kena apa-apa. Benda ni di bawah bidang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, kita dengan Tuhan ni kena ada hubungan baik. Kita dengan Allah ni kena ada hubungan baik. Kira-kira baik hubungan kita dengan Allah ni kalau kita istighfar minta ampun, Tuhan sudi mengampunkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sesungguhnya hadis ini ada bermacam-macam riwayat di dalam Al-Bukhari dan di dalam Muslim dan lainnya. Ada banyak hadis yang macam kita baca tadi, dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula ini hadis tengah daripada barang yang diperselisihkan oleh ulama pada maknanya. Hadis ni ada perselisihan di kalangan ulama, dan qaul yang sahih yang telah mengatakan dia oleh al-muhaqqiqun bahwasanya maknanya ialah tiada memperbuat ia akan zina itu padahal ia orang yang sempurna imannya. Ulama sepakat mengatakan kalau sekiranya iman dia sempurna, mantap, dia tak akan buat dosa besar. Orang yang buat dosa besar ni ialah orang yang iman tak kuat, maka dia buat tu iman dia terlucut keluar daripada hati dia. Dan di bawah tu pun cerita yang sama. Bawah keperanggan bawah itu dia kata sebab pun ditakwilkan dia atas barang yang kami sebutkan itu kerana hadis Abi Dzar dan lainnya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa. Ni hadis yang kita biasa baca dah dulu. Nabi SAW kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata siapa yang mengucap la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Dia pernah mengucap la ilaha illallah, banyak mana pun dosa yang ada pada dia, akhirnya dia akan masuk syurga juga. Nabi kata lepas tu sahabat tak puas hati. Sahabat kata dekat Nabi, sahabat tu ialah Abu Dzar. Abu Dzar kata dekat Nabi, wa in zana wa in saraqa. Abu Dzar kata sekalipun orang yang mengucap la ilaha illallah ni dia biasa berzina dan dia biasa curi harta orang, adakah dia masih ada peluang masuk syurga? Nabi kata wa in zana wa in saraqa. Nabi kata ya, orang yang mengucap la ilaha illallah walaupun dia biasa berzina, tapi kalau lepas tu dia bertaubat kepada Allah, dia akan masuk syurga. Orang tu kalau dia mengucap la ilaha illallah tapi dia biasa curi harta orang, tapi lepas tu dia bertaubat, dia akan masuk syurga. Nabi kata. Abu Dzar macam tak puas hati. Abu Dzar kata lagi wa in zana wa in saraqa. Ya Rasulullah, sekalipun dia biasa berzina, dia mencuri, dia masih boleh masuk syurga. Nabi kata wa in zana wa in saraqa. Nabi kata ya, sekalipun dia biasa berzina dan dia biasa mencuri, kalau sekiranya dia bertaubat atas kesalahan dia, dia masih lagi ada peluang masuk syurga. 3 kali Abu Dzar tanya, 3 kali Nabi menegaskan jawapan dia. Maka hadis-hadis ini semua membawa maksud yang sama dengan hadis yang kita baca tadi. Buat salah banyak mana pun, bertaubat kepada Allah, minta ampun. Kalau Tuhan nak mengampunkan kita, itu hak dia. Tak ada siapa boleh halang Tuhan daripada mengampun dosa mana-mana hamba ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bawah itu pun sama juga. Bawah tu kita baca juga tu. Dia kata, dan hadis Ubadah bin Samit yang sahih lagi masyhur, orang yang sama dengan wa in zana wa in saraqa tadi. Bagi yang keempat, hadis tu dia kata annahum bay'uhu sallallahu alaihi wasallam ala an la yasriqu wa la yaznu wa la ya'tu ila akhirih. Itu hadis dia. Thumma qala lahum sallallahu alaihi wasallam faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah.
ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. Itu hadisnya. Maksudnya bahawasanya mereka yang bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas bahawa tiada mencuri mereka itu dan tiada berzina. Sahabat-sahabat Nabi bila masuk Islam, mereka bai'ah depan Nabi, angkat sumpah setia depan Nabi. Mereka kata, ya Rasulullah, kami sudah jadi orang Islam, kami janji depan kamu dan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, dan tiada derhaka mereka itu akan Allah dan Rasulnya. Mereka janji depan Nabi, kami tak akan derhaka Allah dan Rasul. Janji depan Nabi. Sehingga akhir macam-macam akuan setia, yakni janji setia yang mereka buat itu. Kemudian sabda Nabi SAW bagi mereka itu, Nabi kata, maka siapa menyempurnakan daripada sekalian kamu akan janji ini, maka pahalanya atas Allah. Sahabat-sahabat masuk Islam, mai janji depan Nabi, kami tak akan mencuri, kami tak akan berzina, kami tak akan derhaka Allah, kami tak akan derhaka Nabi. Mai janji depan Nabi. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, kalau sekiranya hampa menepati janji hampa, maka balasan pahala besar di sisi Tuhan bertunggu hampa. Dan siapa memperbuat sesuatu daripada demikian itu, Nabi kata, tapi siapa yang janji tiba-tiba mungkir janji, janji tak mau mencuri tiba-tiba pergi mencuri, janji tak mau berzina tiba-tiba pergi berzina, janji tak mau derhaka Allah dan Rasul tiba-tiba derhaka Allah dan Rasul, maka diseksa akan dia di dalam dunia. Nabi kata, maka kalau sekiranya sabit kesalahan dia, dia mencuri, dia kena potong tangan, maka iaitu kafarah baginya, maka itu ampunan dosa bagi dia. Dia buat salah, dia kena hukum, habis. Di akhirat tak bawa dah dosa tu, habis hati dulu. Nabi kata, dan siapa memperbuat akan maksiat, maka ditutup akan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang buat benda dosa tapi Tuhan tutup, orang tak tahu, dan dia terlepas daripada hukuman dunia dan tiada kena deranya di dalam dunia ini, maka ia itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang buat jahat atas dunia tak tertangkap, akhirat terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikehendaki Allah ampun, nescaya diampun daripadanya, dan jika dikehendaki mengazab, nescaya mengazab akan dia. Sama macam hadis tadi juga. Maka dua hadis ini serta segala bandingannya di dalam kitab sahih, serta firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengampun akan segala tuan dengan dia, akan sekutuan dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala pantang Tuhan ni satu, syirik Tuhan dengan satu benda lain, yang ni pantang Tuhan. Tuhan tak akan ampun dosa orang yang syirik Tuhan dengan benda lain, dan diampun yang lain daripada yang demikian itu bagi siapa yang dikehendakinya. Lain daripada dosa syirik, kalau sekiranya dia buat dosa, lepas tu dia menyesal, dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah boleh ampun. Tapi dosa syirik, Tuhan cukup-cukup tak boleh ampun. Kemarin kita orang telefon daripada Kuala Lumpur juga. Kuala Lumpur ni pun tempat kalang kabut sana. Kemarin seorang telefon daripada Kuala Lumpur juga. Ni tanya kes lain pula. Dia tanya kes macam ni. Dia kata, kalau sekiranya kita dapat bukti yang sahih, dia kata, bini kita ni menduakan kita, menduakan sampai ke peringkat dia berzina dengan jantan lain, dia kata, adakah wajib kita ceraikan dia? Dia tanya macam tu. Saya kata, astagfirullahaladzim, awak tanya benda-benda macam ni. Dah, dia kata, Ustaz jawab sudah. Jawab sudah. Cara cakap pun bunyi kecewa lah, kecewa. Ustaz jawab sudah lah. Saya kata, menceraikan isteri yang melakukan zina ni tidak wajib. Tak wajib. Kalau sekiranya dia berzina kerana ketelanjuran dia, kalau sekiranya dia berzina kerana ketelanjuran dia, lepas tu dia
dia menyesal sungguhlah dia pergi buat benda ni, dia bertaubat minta ampun kepada Allah, dan dia dengan rendah diri dan dengan berani dia main mengaku kesalahan dia depan kita. Allah lagi boleh menerima taubat hamba dia. Kita manusia apa salah kita terima kesilapan yang dia buat. Jadi cerita kata wajib menceraikan dia ini tidak sabit daripada nas kata wajib ceraikan dia. Kalau ada bukti yang terang kata dia menyesal, tidak salah kita mengekalkan dia sebagai isteri. Soal kita boleh tak boleh nak terima dia itu soal lain. Soalnya tak wajib kita menceraikan dia. Dan ni dua benda yang tak sama. Ni dua benda yang tak sama. Soal tak boleh. Kita ni tak boleh lupa kecurangan yang dia buat ni. Tak boleh lupa kalau nak duduk juga sebagai suami isteri, duduk nampak tak ada kebajikan. Kita terpaksa ceraikan dia, itu soal lain. Tapi soalnya agama tak kata wajib menceraikan dia. Dia tanya saya, dia kata kalau tak ceraikan dia tak ke itu dia anggap kita ni laki-laki dayus, sedangkan laki-laki dayus tak masuk syurga? Dia kata begitu. Saya kata tak. Yang kata laki-laki dayus ni, kalau sekiranya bini dia duk berzina dan dia tahu, dan bini dia memang tak entang kat dia, hari ni berzina, marah-marah, esok dia pergi berzina lagi, lusa dia pergi berzina lagi, kita simpan juga dia, itu dayus. Kes yang tanya tadi kes lain. Kesnya dia terlanjur melakukan zina, lepas tu dia betul-betul bertaubat, dia main menangis depan kita. Kalau boleh terbit air mata darah, dia akan bagi terbit air mata darah. Sampai macam tu dia bertaubat kepada Allah dan menyesal atas silap dia. Kalau kita simpan dia, kita tidak dayus. Soal kita sanggup tak sanggup itu soal lain. Soalnya kita tak wajib menceraikan dia. Tapi yang kata dayus ni, saya kata kes lain. Dia berzina, kita tahu, kita larang marah dia pun, dia keluar depan-depan kita. Dia keluar pakai kasut, langkah debu-debu, turun bawah, ada jantan lain duduk tunggu dengan kereta. Dia naik kereta tu pergi depan mata kita. Itu kalau duduk tunggu juga dayus kan. Maka lagu tu simpan pun tak ada kebajikan, ceraikan dia. Dia mau siapa, biar dia pergi buang senang. Ini dua kes yang tak sama, saya kata. Dia kata, oh tak apa, tak ada, boleh simpan lagi. Kalau dia menyesal, kita kata. Kalau dia menyesal, kita tanya dia, ni kes ni nampak dia menyesal. Kata, dah tengok keteriak tu macam menyesal lah. Dia kata, tapi itu jadi dua harakat panjang. Tapi lagu tu. Kalau ujung dia panggil mat-arif disukun. 2 atau 4 atau 6. Tapi sampai 6 yang tu lagi panjang lah. Yang tu kira tak satu buah. Kan? Ini cerita tuan-tuan. Kita kadang-kadang duk dengar ni takut tuan-tuan. Dengan macam-macam masalah duk jadi keliling kelalang ni. Patutlah Tuhan marah dekat kita. Umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Patutlah Tuhan marah. Kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bawah itu adalah cerita yang sama. Dia ulang-ulang balik benda yang kita dah baca 2-3 benda yang sama. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi anna al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya orang Islam ialah mereka yang sejahtera orang Islam lain daripada lidahnya dan tangannya. Hadis ni menarik tuan-tuan. Kita kena dengar apa Nabi nak kata kat kita. Nabi kata orang Islam, sebenar-benar orang Islam itu ialah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sebenar-benar orang Islam itu ialah orang yang dia tak guna lidah dia, dia tak guna tangan dia bagi sakit saudara yang sama Islam dengan dia. Dia tak guna lidah dia pergi duk cerca saudara sama Islam dengan dia. Dia tak guna tangan dia pergi curi harta saudara yang sama Islam dengan dia. Kalau betul dia orang Islam, dia akan jaga lidah dia, tak cerca, tak maki, tak fitnah orang yang sama seagama dengan dia, dan dia akan jaga tangan dia. Jangan pergi curi harta orang yang sama seagama dengan dia. Kalau dia boleh jaga, dia betul-betul orang Islam, Nabi kata. Kita akan tengok huraian dia macam mana, apa Nabi kata dan apa huraian dia insya-Allah. Wallahu a'lam.
Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ma'idah. Ya Allah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.